Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Ridwan dan rakan-rakan yang menonton video kami pada hari ini. Topik yang akan dibentangkan oleh kami ialah analisis pelaksanaan dan pencapaian teras strategik dalam PIPP 2006-2010, analisis pelaksanaan dan pencapaian PPPM peringkat gelombang pertama 2013-2015, analisis pelaksanaan dan pencapaian PPPM gelombang kedua 2016-2020 dan yang terakhir cabaran-cabaran dalam mencapai matlamat PPPM 2013-2025. Jadi saya teruskan dengan pembentangan yang pertama daripada saudari Nur Kamarina. Assalamualaikum, nama saya Nur Kamarina. Saya akan terangkan apa itu PIPP. PIPP adalah Plan Induk Pembangunan Pendidikan yang merupakan satu dokumen perancangan pembangunan yang meliputi 3 aspek utama: infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia. PIPP ini telah dilancarkan oleh Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 bertempat di Putrajaya Conversation Center. PIPP ini telah bertujuan untuk merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Seterusnya, terdapat 2 pendekatan utama untuk PIPP, iaitu pendekatan pertama, PIPP dapat memastikan semua rakyat mendapat pendidikan yang berkualiti dan saksama, dan PIPP akan memastikan juga pelajar menguasai 3M, iaitu menulis, mengira dan membaca, dan PIPP juga akan memastikan pelajar untuk menguasai dan mendapat akses ICT. Seterusnya, untuk pendekatan kedua, KPM akan memastikan dan memberikan perhatian yang khusus kepada sekolah-sekolah yang mempunyai tahap cemerlang yang tinggi, dan KPM akan mengenal pasti sekolah-sekolah kluster. Seterusnya, terdapat 6 teras strategik untuk PIPP. Untuk teras pertama, membina negara bangsa. Fokus KPM adalah memperkasakan bahasa Melayu sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu. Untuk teras kedua, membangunkan modal insan. KPM memfokuskan untuk meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta memupuk pelajar untuk memiliki kemahiran dan berketerampilan. Untuk teras ketiga adalah memperkasakan sekolah kebangsaan. Fokus KPM adalah untuk memantapkan kepimpinan pengetua, guru besar dan kualiti guru. Teras keempat adalah merapatkan jurang pendidikan. Fokus KPM adalah memastikan sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang. Untuk teras kelima, memartabatkan profesi keguruan. Matlamat KPM untuk meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Hal ini kerana profesi keguruan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Untuk teras keenam adalah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Matlamat KPM adalah membangunkan institusi di dalam kelompok yang sama dan diharapkan untuk menjadi showcase kepada peringkat antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudari Kamarina di atas pembentangan tadi. Seterusnya saya akan mengembangkan lagi topik perbincangan kita pada kali ini yang akan menyentuh mengenai analisis pencapaian dan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu PPPM. PPPM ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, di mana dalam pelan ini dipecahkan kepada 3 gelombang yang merangkumi 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid yang perlu dicapai melalui 11 anjakan pelaksanaan dan pelan pengoperasian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013-2025. Mengenai analisis pelaksanaan dan pencapaian gelombang pertama PPPM yang bermula pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2015, 3 keberhasilan utama dalam gelombang pertama PPPM ini antaranya yang pertama ialah peningkatan enrolment pelajar di peringkat prasekolah dan sekolah rendah. Kedua, penguasaan literasi dan numerasi, itu Linus. Dalam kalangan murid, pelan tersebut telah berjaya membantu meningkatkan penguasaan Linus bahasa Melayu dalam kalangan murid sebanyak 99%, manakala bahasa Inggeris pula 94% selepas 3 tahun persekolahan. Ketiga, merapatkan jurang murid luar bandar dan bandar. Gelombang pertama PPPM ini berjaya mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar sebanyak 31.6% berbanding sasaran ditetapkan iaitu 25% melalui pencapaian ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. PPPM gelombang pertama juga telah memperkenalkan program remove dengan pelbagai pendekatan untuk menerapkan perpaduan di sekolah serta pelaksanaan One Best Study Net untuk menyediakan rangkaian internet berkelajuan tinggi dan akses kepada penyelesaian pembelajaran bersepadu. Dan seterusnya saya akan serah kepada Fatia untuk berkongsikan mengenai analisis pelaksanaan dan pencapaian gelombang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ridwan dan kawan-kawan yang menonton video kami pada hari ini.
Jadi saya Nur Fatia Jannah binti Zulkifli L202220136110 akan sambung pembentangan berkenaan dengan analisis pelaksanaan dan pencapaian PPPM gelombang 2 2016 hingga 2020 ke arah mempercepat kemajuan pendidikan Malaysia. Okey, sebenarnya banyak pelaksanaan yang telah pun berjaya dilaksanakan oleh kementerian. Namun saya ketengahkan hanya beberapa untuk dibentangkan pada hari ini. Okey, yang pertama adalah kebolehpasaran lepasan college vocational. Jadi 83 college vocational telah menandatangani 2142 MOU bersama industri, iaitu pada gelombang pertama sebanyak 659 dan meningkat pada gelombang kedua iaitu sebanyak 1483. Yang kedua ialah peningkatan kualiti pemimpin sekolah. Pemimpin sekolah ni terdiri daripada guru-guru perkanan yang bakal menjadi pengetua sekolah. Jadi mereka perlu melalui NPUKEL sekurang-kurangnya pada tahap yang tahap 4. Jadi ada 6 tahap, semuanya sampai tahap 4. 100% alhamdulillah peserta berjaya mencapai tahap 4 NPUKL pada tahun 2018 berbanding 79% sahaja yang berjaya sampai tahap 4 pada tahun 2017. Jadi ada peningkatan kualiti pemimpin sekolah pada gelombang yang kedua. Yang ketiga ialah peningkatan soalan kebat dalam SPM. Jadi kita selalu dengar, adik-adik selalu cerita kan, soalan kebat makin banyak dalam kertas soalan-soalan SPM. Okey, jadi sebanyak 20% berlaku peningkatan soalan kebat dalam peperiksaan SPM daripada tahun 2014 sehingga tahun 2020. Jadi banyak jugalah peningkatan yang berlaku. Yang keempat, iaitu yang terakhir, ialah projek naik taraf sekolah daif. Banyak 773 buah sekolah daif berjaya dinaik taraf dari tahun 2016 hingga 2020, iaitu 71.7% selesai dinaik taraf, 9.6% dalam pembinaan dan baki 18.7% masih lagi dalam proses pembinaan. Data ini kemungkinan diambil pada tahun 2020. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan seterusnya kepada Puan Suzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzy Nadiha binti Mak Zain ini membentangkan berkenaan dengan cabaran-cabaran dalam mencapai matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Antara cabaran-cabarannya adalah pertama, ilmu dan kepakaran, di mana ianya masih menggunakan proses kerja serta teknologi yang lama. Masalah penggunaan aplikasi iaitu kekuatan signal pemancar, server, kualiti laptop dan kelajuan akses internet. Contohnya, Kerajaan Kajian KPM dan World Bank 2012 menunjukkan aplikasi First Bestari Net kurang digunakan dalam proses PDP di sekolah. Cabaran yang kedua ialah kesukaran menerima konsep intensif teknologi, di mana budaya mengikut arahan dan perintah dari pihak atasan masih sukar diubah kerana takut downsizing berlaku di KPM. Dana belanjawan pengurusan dikawal oleh PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri. PPD dan sekolah dianggap kurang berkebolehan membuat keputusan, menjalankan kuasa, dasar dan tanggungjawab pengurusan sekolah. Tradisi federalisme, birokrasi dan sentralisasi masih kuat dan sukar diubah. Kesimpulannya, selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia telah membuat perancangan pembangunan negara secara yang sistematik menerusi rancangan Malaysia Pertama pada tahun 1966. Setiap rancangan pembangunan negara pendidikan diberi peruntukan yang besar. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 dirancang untuk merealisasikan 6 teras strategik. Manakala Rancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dilaksanakan dalam 3 gelombang untuk membolehkan 11 anjakan terlaksana. Sekian, terima kasih.